Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kasihi semua yang hadir, yang sudi hadir. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu semula lagi meneruskan tadabbur kita surah Al-Fatihah pada masih lagi ayat terakhir, ayat yang amat penting untuk kita fahami dengan mendalam. Dan ini satu kewajipan, memahami surah ini, Al-Fatihah ni terutamanya satu tuntutan dan kewajipan untuk setiap muslim. Dan itulah Allah perintahkan kita untuk mengulang baca dia setiap kali solat. Dalam hukum fiqh dan hadis Nabi sebutkan, la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tak baca surah Fatihah ni. Jadi minima seorang muslim itu boleh membaca surah Fatihah, seluruhnya berusaha memahaminya. Lepas tu kata At-Tabi'in Al-Jalil, Tabi'in sahabat, anak murid sahabat yang antara yang besar, iaitu Al-Hasan Al-Basri, dia kata Man alima tafsir al-Fatihah, siapa yang alim, yang tahu tentang tafsir Fatihah ni, kana kaman alima tafsir jami'il kutubil munazzalah. Sama seperti dia telah pun mengetahui tentang tafsir seluruh kitab yang pernah turun. Jadi begitulah kenapa surah Fatihah merupakan asas kepada seluruh kehidupan kita sebenarnya. Jadi itulah kewajipan kita, bukan sekadar membacanya, sekarang ni memahaminya. Sebab itulah panjanglah huraian kita surah ni. Jadi hari ni kita nak masuk terus kepada golongan yang kita minta jauh daripadanya, iaitu dua golongan. Tajuk kita hari ni ialah soalan, siapakah golongan yang rugi? Siapakah golongan yang rugi? Jadi kita terus baca ayat yang ke-7 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca semualah, pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu kena sebut betul-betul lah, an'amta. Ni tajwid semua pandai ni. Ya ke? Sirata. Buat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ad-dallin tu hukum dia apa? Saya tak tanya ustazah lah, tanya murid ustaz. Ad-dallin panjang tu apa tu? Mat apa tu? Mat lazim apa? Mat lazim? Kalimi? Lulus dah, masya-Allah, alhamdulillah. Jadi itu satu part yang kita syukur kita dah tahulah. Kalau tak tahu kita kena belajar. Tangga seterusnya. Ad-dallin tu soalan yang sama juga kat kalimah tu juga. Ad-dallin tu kategori kalimah apa dia? Isim ke, fi'il ke, harf? Soalan seterusnya. Tadi bahagian nak menyebut panjang pendek kan hukum dia kan. Mat lazim kalimi mustaqqal wajib berapa panjang ni? 6 harakat. Baik. Kemudian ad-dallin dari sudut nak kita sekarang nak pergi terjah ke dulu pula? Nak pergi ke mana? Peringkat seterusnya apa makna dia kan? Jadi kalimah dia kena tahu dulu kalimah jenis apa? Ad-dallin. Ada alif lam maknanya tu isim. Macam isim. Isim pula, isim dia banyak pula. Isim ni dia ramai ke, seorang ke, ataupun dua orang, seorang ke, dua orang ke ramai? Ramai. Ad-dallin. Macam mana tu tahu ramai? Ada yang macam tu. Seterusnya. Okey. Okey, jadi kita pergi dua golongan ya. Inilah golongan yang rugi, iaitu pertama ghairil maghdubi 'alaihim. Siapakah golongan yang rugi ya? Buat soalan. Jadi saya pecahkan dua terus. Jadi kita terus bincang dua ni. Bincang yang pertama dan yang kedua. Okey. Jadi yang pertama apa dia? Ghairil maghdubi. Nampak merah hitam ni? Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi ini masih lagi dalam ayat permintaan ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu adalah jalan macam mana? Iaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Okey, itu satu. Kita dah bincang sebelumnya, orang yang beri nikmat ni apa? Orang yang bila dia baca Quran memberi kesan, pengaruh dari ilmu dia tu. Kemudian dia nak taat dan sabar. Last sekali tu dia punya, itulah orang yang dapat nikmat. Sabar dalam menempuh semua ujian tu. Dalam usaha mentaati seluruh perintah Allah. Okey. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Okey, ghairil maghdubi terjemah apa? Dan kita terjemah juga, iaitu bukan jalan ni. Ghairi ni bukanlah. Iaitu bukan jalan siapa ni? Al-maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai ke atas mereka, orang yang dimurkai ke atas mereka. Baik. Siapakah orang yang dimurkai ni? Ini penting. Orang yang dimurkai ni
Kita nak tahu dia punya tafsiran dulu. Okey. Iaitu siapa? Mereka lah humul Yahud. Mereka lah al-Yahud. Yahudu. Okey. Waman syabahahum. Fi tarkil amali bil ilm. Ini yang dia punya istilah. Siapakah orang yang dimukai ni ya, panjang sikit. Mereka adalah orang Yahudi serta sesiapa saja yang menyerupai perangai mereka. Syabahum ni menyerupai perangai mereka pada perkara apa? Di dalam meninggalkan beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu yang dia ada. Ilmu ni juga masuk apa ni? Ilmu ni merupakan nikmat. Nikmatlah ilmu ni. Dan juga al-fadilah. Fadilah ni kelebihan yang Allah bagi. Jadi orang ni dengan kelebihan yang Allah bagi, Allah beri dia ilmu, Allah beri dia nikmat, Allah bagi dia kelebihan yang tak ada pada orang lain, ada ilmu ni. Tapi dia buat apa? Dia meninggalkan mensyukuri gunakan kelebihan yang ada dengan dia khianat pula. Jadi inilah sebab dia dimukai. Okey. Siapakah golongan ni? Disebut pertama Yahudi. Sebab tu Allah sebut dalam surah 5 ayat 60. Kita pergi dulu. Dia punya dalil ni disokong dalam surah 5. Surah dalil pertama lah. Okey, surah 5 ayat 60. Apa terjemahan ni? Cuba baca balik semula. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan yang golongan yang dimukai ke atas mereka. Siapa mereka? Baca humul yahudu wa man syabahahum fi tarkil amali bil ilmi. Siapa? Apa? Mereka adalah orang Yahudi dan sesiapa saja siapa saja yang menyerupai perangai mereka dalam meninggalkan beramal dengan ilmu. Pada meninggalkan beramal dengan ilmu. Ataupun menggunakan salah guna nikmat ni. Ilmu ni nikmat disalah guna dan kelebihan yang dimiliki disalah guna. Jadi kita tengok nanti ada berapa kategori ni kita boleh pecahkan. Kita tengok surah 5 ayat 60 tu dulu. Surah apa tu? Al-Maidah. Muka surat berapa dah? 1. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah.
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Katakanlah wahai Muhammad, kul, maukah aku beritahukan kepada kamu seburuk-buruk, yang paling buruk daripada demikian itu sebagai masubah apa? Pembalasan daripada di sisi Allah. Siapa dia? Yang makhluk yang paling buruk ni? Man la'anahullah, iaitu golongan yang Allah melaknat mereka. Yang telah Allah laknat mereka, dan wa ghadiba tu. Dan Allah telah murka ke atasnya. Dan Allah menjadikan dari kalangan mereka tu ada yang jadi apa? Jadi kera, dan ada yang jadi babi. Ini antaranya peristiwa yang mana? Peristiwa hari Sabtu tu. Ini pengkhianatan terbesar dalam sejarah hidup mereka. Ni golongan yang duduk kat tepi laut. Nelayan lah kira. Dia duduk kat tepi laut. Jadi ujian dia apa dia? Ujian dia ikan tu lah. Rezeki tu. Jadi ada syariat dia, perintah untuk dia beribadah pada hari apa? Hari Sabtu, hari ibadah. Luangkan masa untuk aktiviti ibadah. Jadi stop lah buat kerja-kerja biasa ni. Amalan ni stop, berhenti. Lain hari lain dapat. Bukannya Allah suruh berhenti terus. Kan? Hari itu saja. Hari apa? Hari Sabtu. Lalu mereka mengkhianat hal tersebut. Jadi Allah jadikan negeri ni, penduduk ni kera dan babi. Siapa yang jadi babi? Yang tua jadi babi. Siapa yang jadi kera? Yang muda jadi kera. Sebenarnya dua dalam satu tempat tu, dua-dua tu. Dia orang masuk, dia tengok ada kera, ada babi. Kemudian apa jadi? Yang ada hari ni kera yang wujud zaman ni sekarang? Adalah zuriat daripada? Bukan, salah. Kera tu, babi tu mati 3 hari. Dia kat situ je, dia bukan tak ada keturunan mana-mana pula, tak ada. Itu yang lain. Dia tak ada kaitan dengan kera-kera yang ada ni. Tak ada kaitan. Itu antara tafsiran. Maknanya ni secara zahir ni memang macam tu. Mereka dirupakan begitu. Ada juga pandangan yang mengatakan ini hanyalah kepada apa? Kiasan, sifat dia. Yang buruk pada binatang tu. Dan dia lebih luas lagi hari ini, boleh juga dikiaskan pada siapa? Siapa saja yang melanggar perintah Allah, kan? Dia akan dimasukkan sifat macam ni. Yang muda jadi macam itulah. Dia bukan rupa, tapi apa? Perangai dia. Yang tua jadi seolah macam tu. Dia dah tak boleh berubah dah. Dengan kekotorannya dia. Babi ni apa dia? Sampai ketua dia, macam itulah dia. Dah tak boleh nak nasi, disondol sajalah. Sampailah dia mati. Jadi itulah golongan yang Allah murka. Akibat kemurkaan ni boleh jadi dua sifat yang buruk ni. Jadi kita wa'abadat taghut, dan mereka ni menyembah taghut. Taghut ni macam-macam. Berhala, hawa nafsu dan sebagainya. Di ulaika syarrum makanan. Mereka ni lah yang paling buruk kedudukannya, dan wa adallu an sawa'is sabil. As-sawa'is sabil, dan yang paling sesat daripada jalan yang lurus. Jadi kita kena ingat, memang ini golongan yang dimurkai. Okey? Tapi mereka juga termasuk sebenarnya golongan yang sesat juga. Faham? Di package ni. Golongan dimurkai, tapi mereka lah golongan yang paling sesat sebenarnya. Mereka ada ilmu tapi tak dapat petunjuk daripada ilmu tu, akhirnya mereka juga termasuk sesat. Cumanya fokus pada
Golongan ni mereka dimukai Allah, tambahan dia. Okey. Sebab apa? Baik. Ni Yahudi lah. Jadi kita nak pecahkan golongan dimukai ni atas sebab apa? Tadilah ni Pertama. Satu ni yang paling utama sekali. Ilmu. Allah beri dia nikmat ilmu. Jadi orang yang berilmu disebut siapa? Orang yang alim ni disebut siapa? Ulama. Ulama. Okey. Kedua, dia dimukai Allah sebab bila Allah dah beri dia kuasa. Siapa golongan yang ada kuasa ni? Pemimpin lah kita kata. Dan yang ketiga, Allah bagi nikmat apa? Harta. Orang yang berharta ni kita nak panggil siapa orang kaya lah kan. Golongan yang berharta Okey. Tiga ni lah ujian. Okey, sekarang kita nak pakai tiga golongan ni. Yang mana ini dah sebab apabila ada semua ni, lalu buat apa? Tak gunakan ke jalan yang benar kan. Khianat, inilah menjadi sebab kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan yang ni Yang ni nanti kita tengok ada beberapa kategori dia. Beza. Yang ni dia sesat sebab apa? Punca golongan ni. Kenapa mereka dimukai? Sebab mereka lah punca kepada ramai orang rosak. Mereka ni lah punca kepada apa? Ramai manusia yang masuk neraka sebab golongan ni. Pertama, ulama. Okey. Jadi ulama ni apakah dia punya amanah? Cuba tengok surah 7. Surah 3 ayat 79. 3 ayat 79. Dalil ni saya tulis warna merah Merah nampak ke? Tak? Tak nampak? Nampak 3 ayat 79 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Lima kana li basyarin, tidaklah patut bagi bashar seorang manusia yang mana ketika Allah beri dia nikmat, Allah anugerahkan dia apa? Kitab. Jadi dia mendalami kitab ni, dia tahu tentang isinya, dia berilmu, Allah beri dia ilmu tentang kitab ni. Wal hukma, dan hikmah, kebijaksanaan, wan nubuwah. Ni tiga pangkat ni, tiga perkara ni. Wan nubuwah ni maknanya apa? Pangkat kenabian. Jadi ayat ni dia kalau kita tengok
rujuk pada siapa? Nabi je. Tapi sebenarnya ayat ni cerita pasal siapa saja ulama, siapa saja yang Allah beri dia ada kelebihan dalam hal ni. Dia boleh menjadi tempat rujukan orang lah sebenarnya. Kitab Hukmah wan Nubuwah. Summa yaqula linnas, lalu dia berkata kepada manusia, dia ajak manusia ni untuk jadi apa? Kunu ibadan li min dunillah. Jadilah pengikut-pengikut aku. Ibadah ni bukannya sujud kat dia. Okey? Bukan. Ini kena faham menerusi ayat lain. Hadis, sebuah hadis daripada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia orang Nasrani. Di Bani Israel lah. Dan dia agama Nasara. Dia dengar sebuah ayat daripada surah At-Taubah ayat 31 tu. At-Taubah ayat 31 yang mana dia pun macam tak setuju dengan ayat ni. Macam itulah. Pada pandangan dia, dia anggap macam menuduh mereka ni menyembah rahib dan sebagainya. Jadi dia nafikan benda tu. Jadi Nabi tafsirkan ayat ni. Kita tengok ayat 31 tu. Simpan ayat tu sekejap, ayat yang satu lagi tu. Bahagian muka surat 191 buka sekejap. Sementara. Untuk kita jelaskan ibadah li tu maksudnya adakah mereka ni ajak sembah dia? Tak semestinya. Tapi sampai ke tahap sembah ni boleh jadi macam ayah pin tu kan. Memanglah. Tapi jalan ke arah itu dia bukannya sejelas itu. Kadang-kadang dia tak nampak apa maksud dia. Tengok ayat 31 ni. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebutkan ayat ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhazu ahbarahum, kita baca. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka ittakhazu, mereka menjadikan ahbar. Ahbar ni rujuk pada Yahudi. Yahudi dipanggil ahbar. Ulama dia Yahudi dipanggil ahbar. Ahbar. Pendeta-pendeta mereka. Kalau Nasrani pula dipanggil rahib. Jamak dia ruhban. Rahib-rahib mereka. Okey. Jadi mereka ni dua golongan ni, dua agama yang wujud sekarang daripada agama Samawi ni, iaitu Yahudi dan Nasara ni. Kerosakan agama mereka sehingga apa? Mereka menjadikan punca dia, mereka jadikan rahib-rahib mereka dan ahbar mereka ni apa dia? Arbab min dunillah. Arbab tu maknanya daripada perkataan Rabb. Rabb. Rabb ni apa? Allah ni dia mengatur syariat semua sekali. Jadi dengar ayat ni, Adi bin Hatim kata kami tak sembah, tak sujud, tak sembah dia pun. Dia kata. Nabi kata apa? Bukankah dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, kamu ikut. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu ikut. Kamu bukan ikut Allah, ikut dia. Itulah maksud sembah tu. Ikut buta tuli dia. Sedangkan jelas dalam syariat lain. Dia kata lain, kamu ikut yang tu, tak ikut yang ni. Itulah ketika itu mereka menjadikan apa? Pendeta-pendeta mereka itu sebagai apa? Tuhan-Tuhan selain Allah. Bukan mesti sujud tu, bukan. Dah jelas tu. Okey. Itulah maksud dia. Ayat ni boleh tengok
buka nanti surah At-Taubah ni, tengok tafsiran dia, itulah maksud dia. Okey, balik pada surah kita. Surah 379. Saya ambil part yang itu saja ayat itu tadi. Jadi ini maksud dia apa? Summa yaqula linnas. Jumpa balik, follow ayat 79 muka surat 60. Okey. Jadi kemudian mereka ni diberi kelebihan macam ni dan mereka lah menjadi apa ni? Rujukan orang ni. Lalu mereka buat apa? Mereka ambil kesempatan ni, mereka khianat. Dia ajak manusia ni bukannya jadi hamba Allah, tapi jadi siapa? Kunu ibadani, jadilah hamba aku. Maksudnya apa? Ikut aku ni. Selain daripada Allah. Jadi ini dia telah khianat amanah. Jadi amanah bagi orang ini sepatutnya apa? Allah kata dalam ayat seterusnya, walakin sepatutnya kunu rabbaniyin. Sepatutnya tugas mereka ni yang Allah beri kelebihan ilmu ni, kitab hukmah wan nubuwah ni, apa mereka buat? Ajak manusia kepada apa? Menjadi golongan Rabbani. Apa golongan Rabbani? Rabbani, ada kumpulan nama dia, kumpulan apa? Kumpulan nasyid nama dia. Ayat ni lah. Rabbani. Rabbani daripada kalimah apa? Rabb. Sebenarnya dia macam ni. Ada alif tu. Rabba. Niyin. Dua ya kan? Rabba. Niyina. Jadi asal daripada perkataan apa? Rabb. Rabb ni apa? Rabb ni ada tiga makna. Satu, pencipta. Lagi? Pemilik. Yang ketiga, pentadbir. Rabb ni maknanya pencipta, pemilik, pentadbir. Khaliq, Malik, Mudabbir. Khaliq, pencipta, Malik, penguasa, pemilik, pentadbir, Mudabbir. Asal daripada Rabb. Kemudian Rabbaniyin ni dia jadi satu penisbahan. Nisbah kepada satu perkara yang dah satu sistem. Contohnya Islam, Islamiyin kan. Islami contohnya. Manusiawi kita kata. Benda-benda yang ada belakang ya tu, dia inilah kalimah ni nisbah. Dan Rabb ni juga satu makna semua ni Murabbi. Jadi Murabbi ni siapa? Pengajar, guru yang mendidik lah. Baik, jadi ayat ni kata kunu rabbaniyin, jadilah kamu golongan Rabbani. Jadi semua tugas orang yang Allah beri ni, nikmat tadi ni, diajak semua manusia jadi golongan Rabbani, iaitu yang duduk di bawah tarbiyah siapa? Rabb mereka semua. Duduk hidup di bawah tarbiyah Allah. Macam mana kita nak hidup di bawah tarbiyah Allah? Macam mana? Sekolah siapa? Sekolah Rabbani contohnya. Di bawah nama sekolah tu sekolah Rabbani contoh. Nama sekolah apa? Universiti apa? Contohlah kan ni ada USAS. Ataupun ada ni, macam-macam tempat kan. Dan graduan dia tu memang betul-betul di bawah didikan tempat tersebut. Apa bukti? Ataupun bukti betul-betul dia ni hasil pengeluaran daripada pusat tersebut. Boleh nampak? Yang saya nak nampakkan ni. Kita ada sekolah apa kat sini? Kalau sekolah biasa? Saya ni daripada Politeknik. Apa bukti dia? Saya daripada MRSM. Apa bukti dia? Apa bukti? Sijil lagi. Sebelum dapat sijil. Macam mana dia dapat sijil? Macam mana dia layak dapat?
Tengok kat dia punya transkrip dia ambil silibus apa? Kan? Oh, ni memang silibus MRSM lah. Buktilah dia betul-betul belajar lah. Dia kata MRSM tengok tak ada pun kan. Contohnya. Di semua tu, guru dia siapa? Semua kita jelas kat situ. Dia pakai buku apa? Semua je jelas. Dia ada subjek, dia ada silibus, dia ada bahan. Semua sama, betul tak? Bahan dia tepat. Menunjukkan dia benar-benar dia tak tipu. Betul? Okay, itu ukuran. Sekarang ni semua benda kita dapat ukur kan? Sekarang ni bukti dia betul-betul Rabbani, apa silibus? Macam mana seorang tu betul-betul memang duduk di bawah tarbiyah Tuhan. Apa dia? Ni lah kan? Jadi silibus ni ada wujud. Faham tu? Kat situ lah. Itulah ukuran dia. Macam mana seorang tu boleh dakwa kita ni nak generasi Rabbani, bawa slogan, tapi mana bahannya? Bahan pun tak ada. Bahkan bahan tu pula bukan sekadar ada bahan. Guru nak ajar bahan pun tak ada. Boleh tak jadi? Boleh tak jadi University Rabbani? Boleh? Mana nak muncul? Faham tak? Faham tak apa yang saya nak ketengahkan sekarang? Jadi ni benda dia. Di Allah perintah ni, kunu Rabbani. Jadi sekarang, pelajaran Rabbani macam mana? Pelajaran ni dia celup-celup je. Ataupun dia masa peringkat tadika je. Betul? Jadi macam ni nak Rabbani pelajaran ni tadika je. Tadika macam ni apa? A, B, C, D, E, F habis kan? Boleh eja habis. Tak kan? Tak sampai lah. Jadi inilah tugas siapa? Ni. Guru-guru ni yang Allah beri kelebihan dia kena juga sama hantar pada siapa? Semua orang. Sebab itulah apa itu Rabbani ni, tengok Allah kata dalam ayat tu. Kunu Rabbaniyin. Tengok apa dia? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kamu Rabbani. Yang mana duduk memang betul-betul di bawah bimbingan Tuhan kamu. Tuhan kamu bagi apa? Bagi kitab dan Rasul. Maknanya silibus paling utama kamu adalah silibus ni lah. Ini terasnya. Kalau gagal ni, gagal yang lain. Kan? Macam kita lah. Apa teras dia? Bahasa? Kan? Melayu contohnya. Adalah subjek-subjek dia. Gagal yang ni, gagal yang lain. Contohnya kalau orang tu ambil, dia ambil apa? Dia ambil kos. Dia ada teras yang kos tu sesuai. Mesti lulus yang tu. Kan? Kalau tak, dia tak dapat. Betul? Sains dia ada kos yang terah dia. Kan? Macam tu. Jadi kita sekarang ni dalam bab ni, apa silibus utama kita? Al-Qur'an. Ya, ini mesti lulus betul-betul. Kan? Mesti mahir betul-betul. Bukan sekadar baca saja. Jadi kenapa lagi? Tahu banyak benda dengan dia, mendalami dia. Itulah dia. Jadi sebab itu Allah perintah untuk apa? Bagaimana kamu nak jadi Rabbani? Allah bagi tips dalam ayat ni 2 je. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Hidup kamu sibukkan mengajar orang, mengajar apa? Kitab. Apa kitab kat sini maksud dia? Tafsiran kitab ni. Ditulis apa? Al-Quran. Kitab ni kat sini umum. Kalau orang tu dulu, umat terdahulu, ni teguran Allah ni pada siapa? Orang dengan ahli kitab juga. Mereka dulu ada kitab. Ada yang ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Tapi mereka, kita pergikan kitab ni. Mereka ajar orang ikut mereka. Bukan ikut kitab tu. Senang nak meliput orang. Kan? Kalau ada kitab ni, Allah tegur semua sekali. Kita semua sama-sama kena. Tapi bila tutup yang ni, kan? Jadi mereka boleh mudah untuk menipu orang lain. Jadi itulah Allah perintahkan sekarang ni kepada umat Islam hari ni. Apa kerja yang mereka paling kena sibukkan ni? Mengajarkan kitab ni kepada orang lain, iaitu Quran ni. Dan seterusnya, wa bima kuntum tadrusu. Dan kamu terus belajar. 2 ni lah tips dia. Belajar Quran dan mengajarkannya. Sebab tu Nabi kata kan, umat yang terbaik, orang yang terbaik apa dia? Khairukum. Okey, ikut. Khairukum man. Tak sambung. Khairukum man ta'al laman. Dah dengar belum hari ni? Ni kena hafal ni. Ini hadis ni kena hafal ni. Sekali lagi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa kat sini ada hantar cucu pergi kursus kat tempat kami semak Quran?
Ada cikgu kan? Dia tanya, dia dah hafal belum hadis ni? Hafal dah kan? Cucu-cucu dah hafal lah. Opa-opa kena hafal tu. Okey, sekali lagi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Apa maksud dia? Sebaik-baik kamu, yang terbaik dari kalangan kamu. Saya tulis Dulu dah pernah bagi kot. Dah kan? Khairukum. Khairukum. Lagi apa? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Okey. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apa ni? Khairukum? Yang terbaik pun boleh. Yang terbaik dari kalangan kamu adalah siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian ajarkan dia. Samalah ayat ni, cuma ayat tu terbalik. Ayat tu kata apa? Mengajar Quran, kemudian terus belajar. Jadi dua tu saling kena sentiasa buat. Okey. Itulah perintah dia disebut Rabbani. Jadi ini tugas para ulama membangunkan generasi Rabbani. Apa generasi Rabbani yang paling sibuk sekali? Selibat utama mereka belajar Quran dan ajarkan, sampaikan. Sampailah akhirnya betul-betul semua orang kenal Tuhan tu. Kenal Rabb mereka. Maknanya itulah bukti memang mereka ni bawah didikan Rabb lah. Dengan sumber yang tepat dan sebagainya. Okey. Ini golongan yang Allah sayang. Kalau dia jadi ni. Sebaliknya ayat tadi tu mereka khianat. Jadi ini adalah perbuatan yang dicela Allah yang menyebabkan mereka dimurkai. Sebaliknya jika buat apa? Sembunyikan ilmu. Jadi apa kerosakan yang dilakukan oleh ni? Ulama yang jahat. Jadi ini kita panggil ulama su'. Su' ni apa? Bukan Cik Su. Su' jahat maknanya. Su' daripada perkataan su'al azab. Su' ni. Su' ni maknanya jahat. Okey. Apa dia contoh? Sembunyi ilmu. Satu. Sembunyi ilmu. Ini satu kesalahan yang pertama. Yang menyebabkan perbuatan ni dimurkai Allah, dilaknat Allah. Allah sebut dalam surah Dua ayat 159 tu. 2:159. Okey, muka surat 24. Catat dalil ni di bawah kategori yang pertama ilmu ni. Kerosakan yang dibuat ni ada menyembunyikan ilmu. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas.
min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka buat apa? Mereka menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dalam kitab ni, yang minal bayinat, daripada penjelasan ni. Jadi mereka sembunyikan bayinat tu, tak beri penjelasan. Jadi kita kena, ini benda-benda macam ni kita kena tahu amanah orang yang contohnya belajar kat mana. Dia pergi Timur Tengah belajar, dia balik sebenarnya amanah dia buat apa? Dia kena memberi penjelasan. Tu amanah tu sebenarnya. Sebenarnya lagi tinggi belajar, lagi berat amanah dia. Jadi siapa orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan ni, tak berikan penjelasan, dan petunjuk, mimba lima bayyanahu linnas, sesudah kami jelaskannya kepada manusia dalam kitab ini, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Tengok tu, laknat. Mereka inilah golongan yang mendapat laknat Allah, dan siapa yang lagi laknat dia? Ada sebut tak? Satu yang jelas, Allah laknat kan? Allah laknat. Yang kedua, siapa yang laknat? Siapa? Semua makhluk laknat. Siapa? Malaikat. Lagi? Semut. Lagi? Ikan kat laut. Kemudian burung-burung semua sekali, dan termasuk semua manusia. Sebenarnya dalam tafsir sebenarnya semua manusia. Kenapa? Termasuk orang kafir. Orang kafir pun laknat dia. Sebab apa? Sebab dia sembunyikan ilmu lah. Jadi mereka ni akan menyalahkan. Kamu tak beritahu kami, kan? Dia akan didakwa juga nanti. Tertahan dia. Kamu ada tahu, kami ni jahil kan, kamu tak ajar kami tak tahu. Kamu biarkan, tak selamatkan. Sedangkan dia ada amanah tu. Itulah dia. Yang bahaya tu. Itulah maksud ayat ni. Sebab itu sedangkan orang yang ajar manusia ni, yang jelaskan ni, sebenarnya dia dapat keuntungan besar. Nabi kata dalam hadis, innal malaikah apa dia? Innal malaikah wa ahlus samawati wal ardi wa ahlus samawati wal ardina hatta namlata fi juriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya para malaikat, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, serta semut kat dalam sarang, serta seluruh ikan di laut, mendoakan, mohonkan keampunan kepada siapa? Muallimin nasil khair. Orang yang ajar manusia. Tu apa tu? Khairukum apa? Kebaikan. Quran. Siapa yang doakan? Semua makhluk doa. Jadi kerana hadis tu, bila dia tak buat, apa berlaku pula? Dia tukar pula. Tadi doa kan? Dia sembunyikan, apa jadi? Semua yang tadi tu pula laknat. Na'udzubillah. Memang bahaya. Sebab itulah saya tak ni tangga pertama. Ni seterusnya. Jadi itulah ni golongan yang dimurkai oleh Allah. Jadi bagaimana langkah? Kalau dah buat ni, kena buat apa? Taubat. Cuba tengok ayat 160, sambungan dia. Jadi ada harapan yang baik yang Allah beri pada ni golongan ni. Mereka boleh selamat. Dengan apa? Ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat. Dia menyesal dan dia benci dengan apa yang dia buat, dia bertaubat. Kemudian dia buat apa? Bukti dia betul-betul bertaubat, wa aslahu, dia pun buat perbaikan, dia baiki balik kesilapan dia.
yang telah rosak. Sebab ni buat kerosakan ni, bila dia buat macam ni, sembunyikan ilmu, maka berlaku kerosakan. Siapa yang sedang buat kerosakan? Dia lah. Dan kemudian dia kena taubat dan dia kena baiki semua, dan dia kena buat apa? Wa bayyanu, jelaskan balik yang dulu dia sembunyikan tu. Faulaika atubu alaihim, mereka lah yang orang yang aku terima taubat ke atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Okey, seterusnya dalam surah yang sama, ayat muka surat sebelah, Allah ulang lagi sekali ni. Tadi akibat dia dapat laknat semua makhluk. Sekarang ni Allah kata dalam ayat ni juga, apa yang mereka sebenarnya sedang buat, apa yang mereka sedang makan. 174, surah 2 ayat 174. 174 pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaik ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Jangan sembunyikan ilmu dalam Quran. Jadi bila kita belajar, memang kita bertanggungjawab untuk ajar Quran pada orang lain. Ya, kadang-kadang kita nampak ulama besar ni habislah mereka ni kan. Seorang ibu yang dia ada Quran, dia wajib belajar, dia wajib ajar siapa? Anak dia. Seorang ayah juga yang tahu Quran ni boleh baca, dia wajib ajar anak dia. Semua tu. Itulah amanah-amanah pada setiap orang sebenarnya. Ayat ni bukan saja tuju pada orang yang digelar ulama oleh orang ramai ni saja. Tak, kita juga. Maknanya satu ilmu yang kita miliki tu, kita maknanya kena jelaskan. Terutamanya ilmu yang apa? Ni. Apa yang Allah turunkan perlu dijelaskan. Minal kitab, daripada kitab ni Quran. Dan wayashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjual dengannya akan harga yang sedikit. Sebenarnya mereka buat apa? Mereka terpedaya dengan dunia ni. Itulah mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan. Mereka itu tidaklah mereka memasukkan dalam perut mereka melainkan api. Jadi segala yang mereka jalankan dalam aktiviti ni sebenarnya apa dia? Dalam keadaan mereka sembunyikan ni, sumber itu sebenarnya apa? Api. Wala yukallimuhumullah, dan di hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara pada mereka. Yaumal qiyamah. Allah tak nak pedulikan dia. Wala yuzakkihim, dan mereka tak akan dibersihkan daripada dosa-dosa. Walahum azabun alim, dan mereka akan dapat azab yang pedih. Kenapa begini sekali tengok? Allah cela golongan ni. Dahsyat kan? Kenapa? Sebab inilah punca utama kerosakan. Kalau golongan inilah yang menyebabkan orang lain rosak, umat binasa. Lepas tu begitu sekali dahsyatnya celaan Allah macam kita baca tadi. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan juga ayat ni. Bayangkan, tengok. Allah kata apa? La yukallimuhumullah. Menunjukkan apa tu? Allah tak nak cakap langsung. Maknanya apa? Murka, bahkan sampai benci. Mak dia dah benci anak dia kan. Tak nak cakap langsung. Bayangkan macam tu.
Begitu tercelanya orang ni. Wala yuzakkihim, dan maknanya mereka kekal dalam neraka. Akibat perbuatan apa? Satu je, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Inilah golongan yang dimukai Allah pertama. Cukuplah 3 hujah ni. Sembunyikan ilmu, dan sebenarnya lagi yang lain, iaitu apa dia? Termasuklah menyeleweng, ubah pula. Menyeleweng ilmu pula. Pertama dia sembunyi, kemudian dia tukar. Seleweng ilmu ni. Ini 2 ayat dalam Quran. Satu surah 2 ayat 80, 79. Satu lagi surah 3 ayat 78. 279, 378. Satu dia seleweng ilmu dalam bentuk tulisan. Satu dia seleweng ilmu dalam bentuk ucapan. Buka surah 2 ayat 79. Boleh? Ke surat 12. Ni pun sama, tengok betapa banyaknya celaan. Ayat ni lah ayat yang paling banyak perkataan wailun. 3 satu ayat, 3 ayat, 3 wailun, wailun, wailun. Bayangkan. Ni sebab tu ni nombor 1 yang paling bahaya. Ilmu adalah amanah. Kena sampaikan. Quran kena sibukkan manusia biar dia nampak semua. Sebab tu saya kalau boleh nak semua nampak sama-sama, baca sama-sama ayat ni sebab ni makna kita. Kalau kita cakap saja kita bimbang apa? Salah. Orang tak nampak tempat dekat mana. Jadi akhirnya orang bergantung kat siapa? Jadi Rabbani ke jadi siapa? Nanti kita kata contohnya ayat ni kita dah belajar a'udzubillah kan? Kenapa kena baca a'udzubillah? Apa jawapan dia? Sebab apa kena baca a'udzubillah? Nanti dia kata sebab Ustaz Fizal ajar. Oh, dia ni bukan Rabbani, dia ni Rabb siapa? Bukan, saya ajar apa? Sebab Allah yang ajar. Kat mana tempat dia? Surah 16 ayat 98. Boleh tunjuk kat situ. Saya sebagai apa? Antara sebab, tapi bukan kata saya, kata siapa? Kata Tuhan kita. Bukan kata saya, kata Tuhan kita. Itulah nak ajar tu. Sebab tu semua mesti buka kat mana tempat dia. Jelas? Kan? Jadi kalau kita mati pun tak apa, semua ada Quran ni. Tengok kat situ lah. Macam tu. Itulah kerja kita. Itulah Rabbani tu. Okey? Tapi bukan bermakna kita boleh cela siapa? Orang yang mengajar pula. Dia mulia sebab apa? Sebab dia lah kita tahu. Kan? Kenalah macam tu juga. Hormat tu. Tapi tak lebih daripada tu. Ikut apa yang Allah telah tetapkan. Jadi cuba tengok kat sini pula. Allah cela lagi dalam satu ayat ni. Allah kata apa? Fawailul lilladzi, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah bagi golongan yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka kata apa? Summa yaquluna hadza min indillah. Inilah dari sisi Allah. Jadi mereka angkat apa yang mereka tulis tu setanding dengan apa yang ada di sisi
Allah tak boleh. Macam mana pun yang kita tertulis tetap di bawahnya. Yang ni yang paling tinggilah. Okey. Jadi Allah kata apa, celakalah orang yang buat ni. Jadi mereka tulis tu sebenarnya berlainan, tapi mereka dakwa ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, kerana mereka nak membeli dunia yang murah ni. Dengan harga yang murah. Lalu Allah sebut lagi fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaanlah bagi mereka daripada apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Jadi ini ayat celaan lagi kepada golongan ulama su' ni, yang mana kali ini apa pula? Tadi sembunyi. Dia tak buat tu. Jadi rugi, kita bahaya. Bila kita belajar ilmu, sebab tu Quran ni dua je. Dia boleh jadi pencela kita atau pembela kita di akhirat nanti. Jadi, siapa yang anak-anak yang belajar Quran, beritahu itu amanah besar tu. Amanah besar yang mana dia kena buat apa? Dia dah hafal Quran, dia dah tahu benda kan dalam tu, apa sebenarnya dia kena buat? Dia kena jadi apa? Pembimbing masyarakat. Yang banyak yang tak tahu, dia kena bagi tahu. Kan? Engineer dah ramai dah yang buat bangunan tu, bangunan pun banyak. Kan? Pembangunan batu banyak dah ni. Projek perumahan banyak dah ni yang dilahirkan. Tapi membangun modal insan, jiwa insan ni yang duduk bawah tarbiyah Tuhan ni ramai. Yang faham Quran, ajak orang, jom kita tengok. Ramai tak? Bila nak bina? Bila nak bina pakar ni yang boleh bina bangunan ni? Dan siapa yang boleh bina bangunan ni? Inilah dia dapat bina bangunan kat mana? Dekat syurga dia ni. Ni. Kan? Ni bangunan paling kukuh yang nak dibina. Siapa nak bina? Nak lahirkan benda ni? Diri sendiri. Itulah generasi ni lah kan. Jadi benda ni lah yang kita kena fikirkan. Sebab itu tugas siapa ni? Tugas orang yang belajar, yang ada ilmu untuk sampaikan. Sebab tu semua yang sedang belajar tu kena ingatkan anak-anak ni. Apa nak jadi ni? Akhirnya jadi benda lain pula, rugi. Ilmu di dada tu dia tak disampaikan kepada apa yang dia belajar tu, rugi. Akhirnya apa? Hafalan dia hilang, pengetahuan tentang Quran dia hilang. Habis semua dah. Betul tak? Saya cakap ni realiti ke fantasi ni? Ya, realiti macam tu. Kita rugikan apa yang mahal daripada Allah ni. Okay. Jadi, satu lagi ayat. Surah tadi 3 ayat. Ayat berapa? 78. Jadi ini dengan apa pula? Tadi dengan tulisan. Yang ni dengan lisan dia pula. Tengok dia cakap. Sebab tu kalau boleh dia sorok apa yang dia ni. Sebab tu pertama dia sembunyikan ni. Cuba tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 60 tadi. Tadi surat 379 kan? Ni. Ayat atas sekali Wa in minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dan sesungguhnya ada juga dari kalangan mereka ni siapa? Fokus dia kat sini lah. Orang yang Allah beri ni, kelebihan ni. Apa mereka buat pula? Yalwuna alsinatahum. Putar belit. Maksudnya, macam mana mereka boleh putar belit? Jadi pelajaran tak ada kitab kan? Orang nak dengar je. Tak payah, orang tak tahu. Jadi kalau ada maklumat pun dia boleh sampai je. Salah pun siapa tahu? Kan? Mereka boleh suka hati cakap lah. Betul?
Bila macam ni, boleh tak suka hati saya cakap? Saya mesti tunjuk dalil ni. Saya cakap asas saya kat sini. Ayat ni ada. Ayat ni ada. Kalau saya salah, orang boleh bash balik kemudian. Ustaz salah tafsir lah. Ya, macam itulah. Jelas kat mana tempat. Mana duduk ni. Lagi-lagi kita nak cakap tentang siapa? Tentang Allah ni. Kan? Jadi, ada sebahagian mereka ni apa? Yalwuna al-sinaham. Suka-suka je putar belikkan ucapan-ucapan dia. Supaya apa? Apa tujuan dia? Jadi, dikaitkan ucapan dia dengan agama lah. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu semua orang ramai rasa macam apa? Menyangkakan ini daripada kitab lah. Kalau dalam kitab sepatutnya bukti, tunjuklah. Lepas tu saya kat sini, macam mana pun susah pun kita kena buka mana ayat dia sama-sama. Tak puas hati kalau saya seorang je buka, saya pun cakap, orang pun ada yang tak pernah buka kat mana tempat dia, tak tahu kan. Tak boleh macam tu. Itu je lah. Itu daripada saya punya tanggungjawab saya rasa macam tu. Okey. Jadi dan wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka dakwa ini daripada Allah. Wa ma huwa min indillah, sedangkan bukan dari sisi Allah. Dan wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta ke atas Allah sedangkan mereka tahu hal tu tak betul pun. Dakwaan yang kosong, tak ada asas. Kalau tunjuk kat mana pun tak boleh nak tunjukkan. Jadi ini adalah amanah yang besar. Tengok bagaimana Allah mencela golongan-golongan yang ni. Inilah golongan yang dimukai. Jadi ini asalnya perangai siapa ni yang buat ni? Dua ni. Sembunyi ilmu dengan seleweng ilmu ni. Yahudi. Dan perangai ni juga ada pada siapa? Umat akhir zaman pun ada perangai ni juga. Bukan khas untuk Yahudi saja. Lepas tu ulama tafsirkan apa dia? Mereka lah Yahudi dan orang yang perangai super dari macam mereka, iaitu apa dia? Meninggalkan beramal. Dia tak amal ni. Dia sendiri tak amal, bahkan dia tukar pula. Disembunyikan dan diseleweng, ditukarkan yang lain. Ini yang pertama. Golongan yang dimukai. Inilah golongan yang rugi ya. Jadi ada lagi berapa? 1, 2. Okey, saya nak ambil point dulu untuk yang ni. Sedia nanti kita nak tulis lah. Jadi yang ini kita bagikan 3 golongan yang dimukai ada 3 jenis. Satu, orang yang Allah beri ilmu lalu dia sembunyi ataupun dia seleweng. Ini kita dah belajar hari ni. So kita akan sambung golongan yang Allah beri kuasa, apa dia buat? Dia khianat dengan kuasa dia zalim orang lain dengan kuasa yang dia ada. Nanti kita tengok dalil dia apa dalam Quran, apa contoh dia. Dan nanti kita bincang golongan yang Allah beri harta, dia buat apa harta ni? Juga dia salah guna harta dia kepada benda yang salah, dia kedekut, dia tak sumbang pada orang lain. Ini 3 ni, ini golongan yang dimukai Allah. Okey, untuk golongan yang sesat ada 6, saya bagi tulis dulu. Nanti kita kupas satu-satu ni. Satu, golongan yang ikut pemimpin membuta tuli. Yang kedua, ikut adat tradisi tanpa ilmu. 3, ikut orang ramai ataupun ikut apa? Trend. Kan? Juga tanpa apa? Tanpa ilmu. 4, bercakap tanpa ilmu. Yang kelima, bersona dengan
dunia. 6. Belajar tanpa bimbingan guru. Ni 6 ni golongan yang sesat. Ciri-ciri dia. Siapa ni? Nanti kita ambil dia ada dia punya ni juga. Siapa golongan sesat ni saya tulis tu. Ad-dhalin, ad-dhalin. Ad-dhalin. Ad-dhalin ni siapa mereka ni? Istilah dia lebih kurang macam ni. Umur mereka itu adalah siapa agak? An-Nasar. Nasara waman sama juga syabahahum. Dan siapa yang ikut perangai mereka syabahahum fi pada al-amal bi ghairil ilmi. Berbalik pula. Okey. Ni kerangka yang kita nak belajar ni. Banyak ni kan? Kita belajar ni hari ni. Nanti kita masuk berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap ni ada dalil yang kita nak bagi dalam Quran. Sabar sikitlah bab ni. Boleh? Panjang ni. Isu 2025 dah pula kan habis. Tak adalah. InsyaAllah kita seminggu kan, tiap minggu kita habis. InsyaAllah. Inilah ni benda pecahan ni. Jadi inilah al-ghairil maghdubi alaihim. Kita nak belajar macam tu lah ni. Benda ni yang kita baca selama ni tu kan. Kita nak tahu ni ciri-ciri. Saya termasuk tak yang ni? Ataupun saya yang sini? Yang ni kita minta Allah tak nak termasuk golongan ni. Okey. Jadi siapakah ad-dhalin ni? Kita baca humun nasara wa man syabahahum fil amali bi ghairil ilm. Ad-dhalin ni orang yang sesat ni siapa? Mereka adalah Nasara dan siapa saja yang sama perangai macam mereka pada apa? Melakukan amalan tanpa ilmu. Ikut pimpin membuta tuli, main ikut je. Salah pun tak tahu. Salah benarnya kan. Ikut adat tanpa ilmu, tradisi. Yang menyalahi syariat, tapi dia buat je sebab dia tanpa ilmu. Ikut orang ramai, try ni. Nampak macam okey je, ikut saja. Berlaku tak semua ni? Ni golongan ad-dhalin ni kalau buat perangai ni. Lagi apa? Cakap je, suka hati je cakap. Mana dalil dia dekat mana tempat? Tak tahu, cakap je. Saya dengar dia cakap, main ikut, sambung. Hari ni kan, hantik main send je. Send apa? Mesej berantai-rantai dan terus rantaian dia. Kan? Tak tahu kat mana. Mana hujung pangkal. Jaga-jaga tu. Termasuk golongan ad-dhalin. Terpesona dengan ni juga ad-dhalin. Juga belajar tanpa inilah. Ini 6 ni yang kita nak tahu. Secara dasar nanti apakah tempat-tempat dia yang Allah sebut dalam Quran ni, dari dalil dia. Jadi insya-Allah nanti kita sambung yang mana Yang ni So siapkan tulis tu, nanti cuma nak letak dalil je kat sini. Ni apa hujah dia? Ni apa insya-Allah. Boleh? Mudah-mudahan nanti balik rumah boleh ajar balik. Okey? Okey, ada soalan ke? Daripada masa lampau sampailah kiamat. Bukan 2024 ya, sampai kiamat akan ada. Sentiasa akan muncul golongan ni. Sentiasa akan muncul golongan ni. Jadi kita kena, sebab itulah semua kita sebenarnya kena apa? Contohnya kita gagaskan apa dia? Jurang apa? Kita nak rapatkan jurang di antara kemiskinan dengan orang yang kaya dengan miskin kan. Ini selalulah kita sebutkan. Satu lagi jurang yang kena rapatkan supaya tak berlaku ni, tak mudah berlaku macam ni. Apa dia? Tak mudah berlaku penindasan. Ramai orang penindasan apa?
Penindasan di antara kaya dan miskin, betul? Penindasan ilmu pun berlaku juga. Bila jurang kejahilan terlalu jauh, orang yang ilmu dia ambil kesempatan. Jurang terlalu jauh, jadi orang ni tak tahu kat mana. Dia ikut je lah. Jadi kita nak jurang ni dekat. Supaya tak mudah orang ni berani buat. Sebab yang bawah pun ilmu dia tak jauh, lebih kurang macam tu. Barulah orang angkat amanah berani. Betul? Itulah yang kita nak, lahirkan masyarakat semua yang kurang-kurang semuanya cerdik, semuanya celik Quran. Kalau semua orang yang bawah atas semua celik Quran, agak berani tak ada golongan ni? Berani tak dia buat main suka-suka? Tak berani. Boleh faham? Saya mengajar pun saya kena, ini semua pangkat dia punya taraf ustazah juga. Ni pun ustaz juga. Saya boleh tak suka-suka je main? Tak boleh, saya mesti tunjuk lagi dalil saya semua kan. Be clear. Macam tu lah yang kita nak. Biar semua celik Quran. Boleh? Itulah usaha kita sebenarnya. Inilah generasi Rabbani, membina generasi yang intelektual dengan Quran ni. Kan? Betul lah apa? Setuju kan semua? Ustazah, betul kan? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita, Allah panjangkan umur kita dan Allah beri kita kesempatan lah untuk lakukan benda ni lah. Dan mudah-mudahan segala usaha kita ni diterima Allah dan menjadi sebab untuk kita dipermudahkan jalan di akhirat nanti syurga insya-Allah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.